السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء عنا وفرج كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا للخير يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. Saya mengingatkan diri saya dan semua muslimin dan muslimat yang melihat kita sekarang untuk ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala apabila dengar ilmu agama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah rahmat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatnya sangat-sangat besar. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkat yang besar. Dan orang-orang Islam sepanjang zaman mereka melihat betapa besarnya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkara-perkara yang telah berlaku dengan mereka. Mula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah tahu betapa besar, mereka telah tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatnya sangat besar, dan mereka bertawassul dengannya sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ada dalam keadaan yang susah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita ada dalam keadaan ini, setiap orang tersekat di dalam rumahnya, banyak bisnis sudah berhenti, rasa bala besar dan musibah besar, maka hendaklah kita tengok kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila turun ke atas mereka bala dan kesusahan, apakah mereka buat? Di antara cara yang mereka telah menggunakan adalah mereka bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatnya sangat-sangat besar. Dan bertawassul dengan Rasulullah, yakni kita minta daripada Allah dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai darjat yang sangat-sangat tinggi, dan kita harap apabila kita mohon daripada Allah dengannya, kita dapat apa yang kita minta. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekarang kita mahu sebut beberapa kisah yang melaluinya kita ambil dalil tentang betapa besarnya berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa yang sama kisah-kisah ini ada padanya bukti tentang keharusan dan kebaikan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang telah diriwayatkan oleh para ulama dan para huffaz adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah,
telah meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis ini ditashihkan oleh para huffaz seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dia telah menyebutnya dan dia telah kata ini hadis ini sahih. Hadis ini adalah tentang kisah apabila telah berlaku kemarau pada zaman khilafah pemerintahan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berlaku kemarau di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia menulis surat-surat kepada pemerintah-pemerintah negara yang lain, minta daripada mereka hantar bantuan kepada penduduk Madinah kerana mereka sudah tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, hatta kambing-kambing tidak ada susu padanya. Maka selain mengambil asbab yang zahir, yang ia minta bantuan, minta orang lain hantar kepada mereka makanan dan membantu mereka, para sahabat telah beramal dengan asbab yang batin seperti zikir, bertakwa kepada Allah, buat amalan salih dengan mengharap bala ini diangkat, dan di antara apa yang mereka telah buat, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada waktu ini ada dalam keadaan ini, hendaklah juga kita mencontohi para sahabat dalam amalan ini. Dalam kisah ini ada seorang sahabat yang nama dia Bilal, yang mana nama dia adalah Bilal. Dia pergi ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pergi ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Dia pergi ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, masa kemarau, dan dia telah bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika فإنهم قد هلكوا." Yani ya Rasulullah, minta daripada Allah menurunkan hujan bagi umat kamu kerana mereka sudah ada dalam keadaan yang susah. Masya Allah al-azim. Dia bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal ibn al-Harith al-Muzani, seorang sahabat yang mulia, dia tidur. Dalam mimpinya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aqri Umar as-salam wa akhbirhu annahum yusqaun wa qul lahu alayka al-kays al-kays." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dalam mimpi, sampaikan salam kepada Umar bin Khattab dan bagi tahu dia bahawasanya akan turun hujan kepada mereka. Hujan akan turun. Dan bagi tahu dia untuk dia bersungguh-sungguh dalam menjaga umat ini. Maka lelaki ini yang dia sahabat Bilal ibn al-Harith al-Muzani, dia bangun daripada tidurnya, dia pergi terus berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berjumpa dengan Umar bin Khattab dan dia telah memberitahu kepadanya apakah dia telah buat dan apakah dia telah melihat dalam mimpi. Maka Umar bin Khattab apabila dengar ini, dia mula menangis dan dia kata, "Ya Rabb, ma alu illa ma ajazt." Yani ya Allah, saya akan buat semua yang saya mampu untuk
menjaga umat ini dan membantu mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tengok apakah perkara yang dia belum buat. Apakah perkara yang dia belum buat? Maka dia ingat untuk buat salatul istisqa. Dia telah kumpulkan ramai orang dan mereka juga buat istisqa. Dan apabila mereka buat istisqa, Umar bin Khattab dia bertawassul dengan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah Al-Abbas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kata, "Ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara li'ammihi Al-Abbas ma yara al-waladu liwalidihi yufakhimuhu wa yu'azzimuhu wa yabarru qasamah. Faqtadu ayyuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattakhidhuhu qurbatan ila Allah fima nazala bikum." Yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kata kepada orang ramai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melayan Al-Abbas seperti mana anak melayan ayahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hormat kepada dia dan dia kata kepada orang ramai, hendaklah kamu bertawassul dengannya, yakni dengan Al-Abbas, pada apa yang telah berlaku kepada kamu. Yakni pada waktu kemarau itu, hendaklah kamu bertawassul dengan Al-Abbas. Maka orang ramai mereka bertawassul dengan Al-Abbas, ikut apa yang Umar bin Khattab bagi tahu kepada mereka. Apabila ini berlaku, maka pada tahun itu turun banyak hujan telah turun pada tahun itu. Dan tahun itu telah dinamakan Am Al-Fatq. Am Al-Fatq kerana banyak tumbuh-tumbuhan yang telah keluar dan binatang-binatang sudah jadi gemuk apabila ada banyak tumbuhan. Maka dinamakan Amul Fatq. Maka ini di antara berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat bertawassul dengan Ahlul Bait Al-Abbas. Al-Abbas radhiyallahu anhu, dia bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Umar bin Khattab bertawassul dengan Al-Abbas? Umar bin Khattab bertawassul dengan Al-Abbas untuk meraihkan hak kerabatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini dia bertawassul dengan Al-Abbas. Dan ini menunjukkan bahawasanya orang yang salih, para awliya, para salihin boleh juga bertawassul dengan mereka. Kerana Al-Abbas radhiyallahu anhu dia bukan seorang nabi, tapi dia sahabat dan dia bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam apabila dia syarah hadis ini tentang Al-Abbas, dia kata ada bukti dalam hadis ini bahawasanya sangat baik kita bertawassul dengan orang-orang salih dan Ahlul Bait, yakni kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Ini di antara kisah berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah lagi ada. Di antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani yang dia daripada ulama As-Salafus Salih kerana dia hidup pada kurun yang ketiga Hijriyah. Dia alim hadis yang masyhur. Dia telah meriwayatkan dalam dua buah kitab daripada kitabnya, Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam As-Saghir. Dia telah meriwayatkan satu kisah yang sangat menarik, dan kisah ini ada padanya bukti betapa besarnya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah pada zaman pemerintahan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila khilafah Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, maka ada seorang sahabat
ada seorang sahabat yang namanya Uthman ibn Hunayf. Uthman ibn Hunayf. Uthman ibn Hunayf ini sahabat yang mulia. Dia telah berjumpa dengan seorang lelaki. Dia nampaknya sedih. Dia cakap dengan dia, lelaki itu dia mengadu kepadanya. Dia kata, saya ada hajat, mahu bertemu dengan Khalifah Uthman ibn Affan, tapi saya tidak dapat bertemu dengannya. Maka Uthman ibn Hunayf radhiyallahu anhu, dia telah ajar kepadanya satu perkara untuk dia buat. Dia mengadu, dia mahu berjumpa dengan khalifah, minta daripadanya keperluan, tapi dia tidak dapat. Apakah diajar oleh Uthman ibn Hunayf kepada lelaki itu? Dia kata kepadanya, pergilah dan buat wudu, dan hendaklah kamu salat 2 rakaat. Dan setelah salat 2 rakaat, hendaklah kamu baca ini. Apakah ia? Doa yang ada dalamnya tawassul. Ia adalah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda li. Makna doa ini maknanya, ya Allah, saya mohon daripada kamu dengan Nabi kamu Muhammad, Nabi Rahmat. Wahai Muhammad, saya mohon daripada Allah dengan kamu, supaya Allah Ta'ala memberi kepada saya keperluan aku. Maka setelah dia ajarnya ini, mereka dua bertolak. Lelaki itu dia telah pergi dan buat apa yang diajar oleh sahabat. Tengok sahabat, apabila ada kesusahan, apabila ada sesuatu yang mereka rasa berat, mereka akan bertawassul dengan Rasulullah dan mengajar kepada yang lain bertawassul. Maka lelaki itu dia telah pergi dan telah buat apa yang diajar oleh Uthman ibn Hunayf. Kemudian dia pergi ke depan pintu rumah Uthman ibn Affan, khalifah. Apabila dia sampai, maka penjaga pintu dia pegang tangannya dan mengambilnya, masukkannya terus berjumpa dengan Uthman ibn Affan. Masya Allah al-azim, mudah sangat setelah bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Uthman. Uthman mengalu-alukan dia, mendudukkannya di atas tempat yang baik. Dan Uthman tanya kepadanya apakah hajatnya. Kemudian dia memberi kepadanya hajatnya. Kemudian dia kata kepadanya bahawasanya sebelum itu dia sibuk, tidak mampu untuk berjumpa dengan dia. Lelaki itu dia keluar daripada rumah Uthman ibn Affan. Apabila dia keluar, dia telah berjumpa dengan Uthman ibn Hunayf yang telah mengajar kepadanya doa tawassul itu. Maka dia sangka bahawasanya Uthman ibn Hunayf dia yang telah cakap dengan khalifah untuk bertemu dengan dia. Dia terus kata kepadanya, Barakallahu fiik. Dia kata kepadanya, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Kamu yang telah bagi tahu dia untuk bertemu dengan saya. Maka kata Uthman ibn Hunayf, Wallahi ma kallamtuh. Demi Allah, saya tidak cakap dengannya apa-apa. Saya tidak cakap dengan Uthman ibn Affan tentang kamu apa-apa. Yani bukan saya yang mengkhabarkan kepada dia untuk bertemu dengan kamu. Walakin, tetapi dia kata syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani saya pernah berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya telah menyaksikan sesuatu berlaku pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah melihat dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini lagi kisah yang menarik tentang berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita sambung tentang ini,
Saya harap kalau yang sedang melihat kepada kita, mereka sekarang share dan jemput kawan-kawan untuk mereka dengar kepada ilmu ini, dengar kepada kebaikan ini. Lagi bagus mereka dengar kepada ilmu daripada mereka duduk di rumah tidak buat apa, atau mereka duduk tengok TV perkara yang lara. Hendaklah kita bersungguh-sungguh jemput orang lain untuk mereka melihat apa yang kita ajar. Barakallahu fikum. Maka kita teruskan dengan kisah ini. Muslimin dan muslimat, Uthman ibn Hunayf dia mengkhabarkan kepada lelaki itu, dia beritahu dia bahawasanya satu ketika dia ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang lelaki yang buta dan dia telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya, bahawasanya dia tidak mampu melihat, sudah susah bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu lak." Jika kamu mahu, kamu sabar. Sabar dapat pahala sabar. Maka Rasulullah bersabda yang mafhumnya, jika kamu mahu, kamu sabar, atau saya boleh buat doa bagi kamu. Maka lelaki itu kata, "Ya Rasulullah, innahu syaqqa alayya dhahabu basari." Yani, ya Rasulullah, sudah susah bagi saya keadaan ini, tidak mampu melihat. Walaysa li qa'id, tidak ada seorang yang mampu mengambil saya ke sini ke sana, contoh ke masjid, ke pasar, tidak ada orang yang membantu dia, membawa dia sini dan sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada lelaki itu, "Itil mida'ah, فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات." Yani hendaklah kamu pergi buat wudu, hendaklah kamu setelah itu buat solat 2 rakaat, setelah solat hendaklah kamu baca ini. Apakah dia baca? Apa yang diajar, doa yang sama yang diajar oleh Uthman ibn Hunayf kepada lelaki itu. Sebenarnya doa itu Uthman ibn Hunayf sahabat telah dengarnya dan belajarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang sama yang Rasulullah ajar kepada lelaki yang buta. Dia ajar kepadanya untuk membaca setelah solat 2 rakaat, "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati lituqdali." Kemudian apabila seorang baca doa ini, dia sebut apakah hajatnya itu. Apakah hajatnya itu. Uthman ibn Hunayf rawi hadis ini. Dia kata, "Fawallahi ma tafarraqna wala tala bina al-majlis hatta dakhala alayna ar-rajulu wa qad absar ka'annahu lam yakun bihi dhurrun qat." Yani dia kata, demi Allah, kami belum bersurai daripada majlis dan belum berlalu masa panjang sampai lelaki itu kembali dengan 2 mata yang terbuka. Seolah-olah dia bukan buta sebelum itu. Masya Allah al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, seorang buta tidak mampu melihat, dia baca doa ini, setelah solat 2 rakaat, dia sembuh serta merta dan jadi orang melihat. Masya Allah al-azim. Betapa besarnya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon daripada kamu dengan Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat bala ini yang telah turun ke atas umat kita. Ya Allah, kami mohon daripada kamu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempermudahkan urusan kita dan untuk menyelamatkan kita dan ahli keluarga kita daripada penyakit yang telah tersebar. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis ini hadis yang sahih telah ditashihkan oleh 16 orang hafiz. 16 orang hafiz telah tashihkan hadis ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri yang telah ajar. Dia sendiri yang telah ajar doa ini kepada sahabat. Dan sahabat telah beramal dengannya dan mereka dapat berkatnya, berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang setelah mereka juga buat yang sama dan mereka dapat berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, juga bertawassul dengan para salihin itu ada manfaatnya. Jika kita dapat pergi ke makam seorang yang salih dan kita buat doa di sana, itu juga perkara yang baik. Telah diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh Baghdad bahawasanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata, Inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin, yani zairan. Dia kata, saya bertabarruk dengan Abu Hanifah dan pada setiap hari saya pergi ke makam Abu Hanifah untuk bertabarruk dengannya. Dia kata Imam Syafi'i, fa idza 'aradat li hajatun sallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala la tab'udu anni hatta tuqda. Yani jika berlaku kepada saya sesuatu, jika Imam Syafi'i menghadapi kesusahan, ini cara orang salih. Tengok cara orang salih. Imam Syafi'i kata, jika berlaku kepada saya kesusahan, maka saya akan salat 2 rakaat. Saya pergi ke maqam Abu Hanifah dan di sana saya mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama, tidak berlalu masa yang panjang, maka hajat aku akan ditunaikan. Masya Allah al-azim. Cara orang salih apabila dalam keadaan kesusahan. Maka sekarang kalau rasa stres, rasa banyak fikir apakah akan berlaku nanti, fikir tentang urusan rezeki, fikir tentang urusan belajar di universiti, fikir tentang urusan syarikat kamu, tentang urusan bisnes kamu, fikir tentang family, apakah akan berlaku, risau, ada dalam keadaan kesusahan, hendaklah kamu salat 2 rakaat dan baca doa tawassul ini, dan hendaklah kamu mohon daripada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, umat Islam di timur dan barat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita beramal dengan ini. Kita di sini khatib Jumaat, pada setiap hari Jumaat biasanya dia akan baca doa tawassul. Dia akan kata, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Itu tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tawassul dengan Rasulullah dan para anbiya dan para salihin ini perkara yang baik, yang warid dalam agama kita, dan tidak ada mengapa padanya yang tidak baik. Tidak ada padanya perkara yang tidak baik. Kerana kita umat Islam meyakini Allah yang mencipta segala sesuatu. Tapi kita juga beramal dengan asbab. Kita mohon daripada Allah dengan para anbiya dan para salihin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah beberapa kisah yang menunjukkan betapa besarnya berkat bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita beramal dengan ini. Siapa yang ada hajat, hendaklah dia solat 2 rakaat hajat dan baca doa ini. Sekarang insya-Allah kita mahu sambung dengan syarahan kitab Tahawiyah. Jika yang ada masih lagi kawan-kawan kamu belum masuk menuntut kita, maka jemput dia untuk dia datang dan belajar ilmu aqidah, kerana Allah Subhanahu wa taala ilmu yang paling afdal, ilmu aqidah. Insya-Allah kita sambung baca matan Aqidah Tahawiyah. Pada semalam kita telah membahaskan tentang sifatul kalam, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam ini kita mahu membahaskan tentang satu isu yang sangat penting dalam ilmu aqidah, yang ia tentang ar-ru'yah. Tentang ar-ru'yah. Kata al-Imam al-Tahawi, qala al-muallif rahimahullah, "War-ru'yatu haqqun li ahli al-jannati
bighairi ihatatin wala kaifiyah. Maknanya kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahawasanya ahli syurga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka ada di syurga, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang hak. Wa ru'yatu haqqun. Ru'ya ini yakni ahli syurga akan melihat Allah, ini perkara yang hak, ini perkara benar. Ini berlaku kepada ahli syurga, di ahli jannah. Bighairi ihatatin wala kaifiyah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa kaifiyat. Yani tanpa Allah taala seperti ciptaannya. Saya apabila melihat manusia itu ada baginya bentuk, ada baginya rupa paras, ada warna, ada saiz, ada panjang, ada lebar. Adapun Allah tidak seperti sesuatu. Maka ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah taala ada baginya bentuk atau rupa paras atau warna atau panjang atau lebar atau anggota badan. Kerana Allah tidak seperti sesuatu. Kita belajar apabila kita syarah tentang sifat 20, kita sebut di antara sifat-sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadithi. Apakah makna mukhalafatuhu lil hawadithi? Yani Allah Subhanahu wa taala dia tidak seperti sesuatu. Mukhalafatuhu lil hawadith yani Allah tidak seperti sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita. Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita. Allah taala berfirman, "Laisa kamithlihi syai'." Laisa kamithlihi syai', yani Allah taala tidak seperti sesuatu. Maka wajib beriman bahawasanya ahli syurga melihat Allah tanpa Allah taala seperti makhluknya. Dan jangan cuba untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, meyakini ahli syurga akan melihat Allah tanpa kita cuba menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ahli syurga melihat Allah tanpa Allah Ta'ala ada di dalam syurga, tanpa Allah ada di tempat. Mereka ahli syurga akan berada di tempat. Adapun Allah yang mencipta syurga, Allah yang mencipta semua tempat, Allah yang mencipta langit dan bumi dan semua arah, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka mereka melihat dia tanpa dia ada di tempat, tanpa dia ada di arah. Sebelum ini kita telah membahaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini Allah Ta'ala sebelum dia mencipta alam ini, dia telah ada. Dia telah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa langit, tanpa bumi. Dia telah ada tanpa tempat. Dan setelah dia mencipta alam ini, dia tidak memerlukan ciptaannya. Maka dia tidak memerlukan syurga, tidak memerlukan langit, tidak memerlukan arah yang enam, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Maka dia setelah mencipta tempat dan arah, dia ada tanpa tempat kerana Allah tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia telah menaskan dalam dalam Al-Fiqhul Akbar, kitabnya Al-Fiqhul Akbar, yang mana insya-Allah taala kalau ada kesempatan mungkin kita boleh buat daurah nanti tentang syarah kitab Al-Fiqhul Akbar bagi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia kata dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, wallahu taala yura fil akhirah, yani Allah taala akan dilihat di hari akhirat. وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ. Para mukminin akan melihatnya apabila mereka ada di dalam syurga. Mereka akan melihat Allah Ta'ala dengan mata-mata kepala mereka. Kepala-kepala mereka. Bila tashbihin, kata Abu Hanifah. Bila tashbihin, yakni tanpa Allah Ta'ala seperti ciptaannya. Bila tashbihin, wala kaifiyatin, dan tanpa kaifiyat. Apakah al-kaifiyah itu? Segala sifat makhluk dinamakan dengan kaifiyah. Sifat makhluk itu kaifiyah. Maka ahli syurga melihat Allah tanpa kaifiyah. Yani tanpa Allah Ta'ala ada baginya warna, atau panjang, atau lebar, atau anggota badan. Dan tanpa ada jarak di antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanpa Allah ada depan mereka atau belakang mereka atau di kanan atau di kiri atau atas atau di bawah. Bahkan mereka melihat Allah Ta'ala seperti mana mereka meyakini bahawasanya Allah tidak seperti sesuatu dan tidak boleh menggambarkan Allah. Maka kita beriman. Kita beriman Allah Ta'ala akan dilihat oleh ahli syurga tanpa Allah Ta'ala seperti ciptaannya dan tanpa dia ada di syurga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah aqidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang ar-ru'yah. Jadi kita mengisbatkan, kita meyakini ahli syurga akan melihat Allah, tapi kita meyakini bahawasanya mereka melihat Allah tanpa Allah Ta'ala seperti ciptaan, tanpa Allah ada di tempat. Adapun golongan Mu'tazilah yang sesat, mereka telah mengingkari ru'yah. Mereka telah mengingkari ini. Wal'iyazu billahi ta'ala. Kata Imam At-Tahawi, qala al-muallif rahimahullah, kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma'idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Yani bukti daripada Al-Quran bahawasanya Allah Ta'ala akan dilihat oleh ahli syurga adalah firman Allah, wujuhun yawma'idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Dua ayat ini difahami daripadanya bahawasanya ahli syurga yang mereka mempunyai wajah-wajah yang zahir kegembiraan atasnya, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat ini bukti bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini daripada surat Al-Qiyamah. Maka dalil ar-ru'yah itu daripada Al-Quran Al-Karim. Dalilnya adalah daripada Al-Quran Al-Karim. Juga telah warid dalam hadis yang sahih. Telah warid dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telah thabit dalam hadis yang sahih bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Yani sesungguhnya kamu akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yani ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu adalah hadis yang sahih. Maka telah thabit dengan Quran dan hadis bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini yang kita telah sebut, adalah hadis yang sahih riwayat oleh Muslim. Dan lafaz hadis riwayat Muslim, lafaznya adalah, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna bi ru'yatihi. Yani sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu tanpa kamu ragu-ragu apabila melihatnya. Adakah yang kamu melihatnya itu adalah Allah atau selain Allah? Seperti mana apabila kamu melihat bulan, kamu tidak ragu-ragu adakah yang kamu melihatnya itu bulan atau selain bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya ahli syurga melihat Allah. Apabila melihat Allah, mereka tidak ragu-ragu adakah yang mereka melihatnya itu adalah Allah atau selain Allah. Bahkan apabila mereka melihat Allah, mereka tahu bahawasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini jangan diwaham bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyamakan Allah dengan bulan. Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya ahli syurga melihat Allah dan mereka tidak ragu-ragu apabila melihatnya bahawasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sebenarnya ini adalah sebesar-besar nikmat yang diberi kepada ahli syurga, yang ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar nikmat yang mereka dapat di syurga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika para atqiya, para salihin, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala 2 kali setiap hari. 2 kali setiap hari. Pada awal waktu pagi dan pada awal siang hari dan pada akhir siang hari. Adapun selain mereka daripada ahli syurga, mereka melihat Allah sekali seminggu. Ini adalah nikmat yang paling besar yang ahli syurga dapatnya. Muslimin dan muslimat, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di syurga. Hamba kalau dia dapat melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nikmat yang sangat-sangat besar. Tapi di dunia ini kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Musa alaihi salam, dia minta daripada Allah, dia mohon daripada Allah mahu melihatnya, tapi Musa tidak dapat itu. Allah Ta'ala berfirman, lan tarani, yakni kamu wahai Musa tidak akan melihat saya di dunia ini. Maka Musa alaihi salam yang dia nabi yang mulia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pada malam Isra dan Mi'raj, seperti mana kita sebut dalam kisah Isra dan Mi'raj, dia telah melihat Allah, tapi dia telah melihat Allah dengan hatinya. Allah telah menjadikan bagi Nabi Muhammad kekuatan melihat Allah dengan Allah telah menjadikan kepada Nabi Muhammad kekuatan melihat dalam hatinya, maka dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qaul yang rajih yang disebut oleh ulama, seperti mana diambil daripada Nas Ibnu Abbas juga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kita ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis untuk membuktikan bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah taala, yakni tafsiran bagi 2 ayat ini daripada surat Al-Qiyamah itu berdasar kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya. Wa kullu ma jaa, kata Imam At-Tahawi, wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadith as-sahih an Rasulillah an ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qala wa ma'nahu ala ma arad. Semua yang warid pada itu dalam hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki, yakni berdasar makna yang Rasulullah kehendaki daripada itu. Maka seperti mana kita telah sebut hadis Muslim dan kita telah sebut tafsirannya, Rasulullah mengkhabarkan bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, dia tidak melihat Allah. Orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kena berhati-hati. Ada setengah fahaman sesat, nama mereka al-musyabbihah, al-mujassima, yang mana mereka ini golongan musyabbihah mujassimah, meyakini bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah seperti mana makhluk melihat makhluk. Yakni mereka meyakini Allah ada baginya bentuk, rupa paras, anggota badan seperti berhala, wal'iyadzu billahi ta'ala. Maka kena berhati-hati daripada golongan mujassimah ini. Dan golongan mujassimah ini, mereka terkenal dengan mereka tolak ajaran sifat 20. Kerana mereka tidak terima syarahan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu bi nafsih. Golongan musyabbihah ini, mereka meyakini bahawasanya Allah seperti ciptaan. Dan mereka gunakan ayat-ayat mutasyabihat dan menafsirkannya dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak berselari dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Imam At-Tahawi,
لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يعني kita tidak masuk pada menafsirkan nas-nas itu, kita tidak masukkan pada itu dengan cara kita buat takwilan batil seperti takwilan Mu'tazilah. La nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina. Yani kita tidak boleh buat takwilan yang batil bagi ayat-ayat dan hadis yang warid tentang melihat Allah di hari akhirat. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Dan kita juga tidak boleh menafsirkan nas-nas syara' ini dengan waham. Yani Imam Tahawi di sini dia tolak Mu'tazilah dan tolak golongan musyabbihah, dua-dua mereka. Karena Mu'tazilah telah buat takwilan batil bagi nas-nas syara', maka mereka mengingkari bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah. Adapun golongan musyabbihah, mereka telah menggunakan waham dan khayalan dan mereka telah meyakini bahawasanya Allah dilihat seperti mana makhluk dilihat. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Kata Imam Tahawi, qala al-muallif, فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ. Sesungguhnya tidak selamat agama seorang melainkan jika dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada sesuatu yang dia tidak memahaminya tentang agama, dia tanya kepada orang yang alim tentangnya. Maka yang mahu selamat dalam agamanya hendaklah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia menafsirkan nas-nas syara' dengan cara yang salah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, makna ayat-ayat Al-Quran hendaklah difahami dengan cara yang betul. Kita rujuk kepada para ulama, untuk mahu tahu tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita menafsirkan Quran tanpa ilmu. Zaman sekarang ada setengah orang mereka buat macam halaqah atau itu dan mereka duduk tafsir Quran tanpa ilmu. Berdasar pendapat mereka sahaja, sedangkan ada ramai daripada mereka itu tidak tahu bahasa Arab, tak pernah belajar ilmu fardu ain, tak pernah belajar ilmu aqidah, tak pernah belajar ilmu-ilmu yang perlu untuk menafsirkan Al-Quran. Sedangkan para ulama kata menafsirkan Al-Quran itu perlu kepada 15 jenis ilmu. Orang yang mahu jadi mufassir perlu kepada 15 jenis ilmu. Ada seorang ulama Melayu zaman dahulu namanya Syekh Uthman Jalaluddin. Syekh Uthman Jalaluddin ini dia anak murid kepada ulama besar yang terkenal dengan Tok Kenali, Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad Al-Klantani. Dua-dua mereka belajar di Makkah. Beliau dan gurunya Tok Kenali belajar di Makkah. Dan Tok Kenali ini anak murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, ketua ulama Melayu pada zamannya. Maka Syekh Uthman Jalaluddin penanti, dia telah menulis kitab berjudul Matali'ul Anwar wa Majami'ul Azhar. Dalam kitab ini dia telah memberi amaran terhadap menafsirkan Quran tanpa ilmu. Dan dia telah mengkhabarkan ada setengah orang buat halaqah tafsir Quran tanpa ilmu sedangkan mereka jahil. Dan dia pada setengah daripada penulisannya telah sebut bahawasanya dia lebih daripada satu kali ada bersama gurunya Tok Kenali dan telah diberi kepada Tok Kenali mushaf Al-Quran dalam beberapa majlis dan diminta daripadanya untuk menafsirkan surah-surah Al-Quran. Maka Tok Kenali kata, saya belum sampai ke tahap itu. Saya perlu rujuk kepada kitab ilmu tafsir yang mu'tabar, yang ditulis oleh ulama yang dia telah belajar dengan talaqi untuk dia mengkhabarkan tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jika para ulama ini mereka buat sedemikian, maka jangan pemuda-pemudi masukkan diri mereka dalam menafsirkan Quran tanpa ilmu. Jika mahu tahu tafsiran Al-Quran, rujuk kepada para ulama. Kata Imam Tahawi,
وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ. Perkara yang kamu tidak tahu tentang agama, kamu kena berujuk kepada para ulama dan mereka akan menafsirkan itu bagi kamu. Kalau tidak, sangat bahaya bagi diri kamu. Jika kamu tafsir tanpa ilmu, membahayakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man afta bighairi ilmin fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Yani sesiapa yang memberi fatwa tanpa ilmu, maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan semua manusia. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu ketika dia dipersoalkan tentang makna satu perkataan dalam Al-Quran. Perkataan wa abba wa fakihatan wa abba. Kata Abu Bakar, "Ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in aftaitu fi kitabillahi bima la a'lam." Yani langit apa yang akan menaungi aku? Bumi apa yang akan membawa aku jika saya memberi fatwa tentang Al-Quran tanpa ilmu? Ini Abu Bakar As-Siddiq. Maka apatah lagi kalau seorang seperti kita perlu dia rujuk kepada para ulama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam At-Tahawi, "Wala tathbutu qadamun fil Islam illa ala zahri at-taslim wal istislam." Yani seorang tidak tetap dalam agama Islam melainkan kalau dia serahkan kepada Allah dan dia tidak membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jika seorang membantah kepada Allah atau menyifatkan Allah dengan apa yang tidak layak baginya, maka dia telah mendustakan agama wal iyadzu billahi taala. Di sini ibarat Imam At-Tahawi ada padanya majaz. Dia kata wala tathbutu qadamun fil Islam illa ala zahri at-taslim wal istislam. Ibaratnya ada padanya majaz dalam bahasa Arab. Maksud daripada ibarat itu, seorang tidak sah dia tetap dalam agama Islam melainkan jika dia serahkan kepada Allah, dia rida dengan apa yang datang daripada Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan sebarang membantah kepada Allah dan dia menjauhi menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ini maksud Imam At-Tahawi. Kata Imam At-Tahawi, "Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuh wa lam yaqna' bit-taslim fahmuh حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا." يعني Kata Imam At-Tahawi, sesiapa yang ingin mahu sampai kepada mengetahui sesuatu yang tidak ada cara bagi hamba untuk mengetahuinya, maka apa yang dibuat ini, perkara ini yang dia buat, yang dia mahu tahu perkara yang mana tidak ada cara bagi hamba untuk tahunya, dan dia tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mahu tahu apa yang dia dihalang daripada mengetahuinya, maka ini akan menghalangnya daripada khalis at-tauhid. Ini menghalangnya daripada tauhid yang tulen, yang murni. Maka dia jadi orang ini yang mereka tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia konon-kononnya mahu tahu apa yang Allah Taala tidak menjadikan bagi hamba cara untuk mengetahuinya. Orang ini dapatnya seorang yang dihalang daripada ma'rifah yang betul, dan dia dihalang daripada iman yang betul, dan dapatnya dia mempercayai dengan setengah perkara dan kufur dengan setengah perkara. Dia memperakui dengan setengah perkara dan mengingkari setengah perkara.
dapat dia seorang yang ada waswas, muwaswis, dan taihan, dia orang yang sesat, syakan, dia ragu-ragu, la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziba, yakni dapatnya dia bukan seorang mukmin yang mempercayai dan dapatnya dia kufur dengan setengah perkara, dia tolak setengah perkara daripada agama, dan setengah perkara dia mempercayainya, maka orang ini orang yang sesat. Orang yang seperti ini keadaannya orang yang sesat. Maka kita perlu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan apa yang warid dalam syara'. Warid bahawasanya orang beriman akan melihat Allah, kita beriman dengan itu. Tapi jangan kita mahu tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita mahu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak mampu tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, la ya'rifu Allah 'ala al-haqiqati illa Allah. Tiada yang tahu hakikat Allah melainkan Allah. Dan kita tidak mampu menggambarkan Allah kerana Allah bukan seperti ciptaannya. Maka kita beriman orang ahli syurga akan melihat Allah tanpa Allah Ta'ala seperti ciptaan, tanpa Allah ada di tempat. Kita tidak mengingkari ar-ru'yah seperti mana dibuat oleh Mu'tazilah, dan kita tidak meyakini bahawasanya Allah seperti ciptaannya seperti mana dibuat oleh golongan musyabbihah yang sesat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kata Imam At-Tahawi, وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ. Yani tidak sah beriman dengan ru'yah bagi mereka yang meyakini bahawasanya Allah dilihat seperti mana makhluk dilihat. Dan juga tidak sah beriman dengan ru'yah bagi mereka yang mengingkari bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah. Maka di sini Imam At-Tahawi dia tolak dua golongan. Golongan Mu'tazilah dan tolak juga golongan musyabbihah. Imam At-Tahawi dia kata, mereka yang meyakini bahawasanya Allah dilihat seperti mana ciptaan dilihat, mereka ini tidak beriman dengan ar-ru'yah. Dan juga mereka yang telah mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Kerana golongan Mu'tazilah mereka kata, makna firman Allah ila rabbiha nazirah, yakni ahli syurga mereka tunggu nikmat Allah, bukan maknanya mereka melihat Allah. Maka mereka buat takwilan yang batil bagi ayat ini. Maka juga tidak sah, maka golongan yang kata ini tidak sah iman mereka dengan ar-ru'yah. Mereka tidak beriman dengan ar-ru'yah. Maka yang beriman dengan ar-ru'yah dengan cara betul adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, lagi kita mahu membahaskan tentang isu at-ta'wil dan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Esok kita akan sambung sedikit pembahasan lagi tentang ar-ru'yah, dan kita mahu masuk membahaskan tentang isu at-ta'wil dan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dan pembahasan ini sangat penting dalam ilmu aqidah. Maka harap kamu esok bersama kita dalam pengajian online ini yang kita buat. Sampai sini dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dan untuk malam ini kita mahu belajar satu doa yang boleh dibaca, warid dalam hadis yang riwayat oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani. Warid bahawasanya sesiapa yang baca doa ini apabila dia sakit wafat, dia baca doa ini, maka api neraka tidak akan menyentuh dia. Maka hendaklah kita sentiasa baca doa ini, dan siapa yang sakit ajar dia untuk baca doa ini.
Jika kita kenal ada sesiapa yang sudah ditempa dengan penyakit COVID-19, hendaklah kita ajar kepada dia untuk baca ini. Warid dalam Al-Baihaqi dan At-Tabarani bahawasanya yang baca doa ini, api neraka tidak akan menyentuh dia. Lam tamassahun naru. Apakah ia? Zikir ini saya akan sebut, kamu boleh ulang ikut saya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hendaklah ini kita sentiasa membacanya dan ajarnya kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala mempertahankan kita semua daripada api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Allahumma ghafir lana dhunubana. واشرح صدورنا ويسر أمورنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر أمور المسلمين في ماليزيا وفي بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي بروناي وفي سنغافورة وفي جنوب تايلاند وفي كل بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا علام الغيوب وفقنا للخير يا كريم واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين واحفظنا من الوباء والأمراض وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يسر أمور رزقنا وأمور رزق المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا علام الغيوب ألطف بنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولمشايخنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingatkan yang belum tekan like dan follow, hendaklah dia buat sedemikian, dan jemput kawan-kawan untuk mereka juga tekan like dan follow supaya insya-Allah taala ilmu ini lagi tersebar di antara manusia insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Insya-Allah taala pada esok malam 9.30 kita akan sambung dengan tajuk yang baru juga, dan kita akan sambung dalam syarahan Aqidah Tahawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lamu wa ahkam.